Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab itulah kita terpanggil untuk membantu umat Islam di negara yang dikata Syam ini. Di antaranya Syria dan juga Palestin. Palestin, tuan-tuan, ada dua sekarang. Pertama, negara Palestin dikuasai oleh Israel. Israel, ibu negaranya ialah Tel Aviv. Sekarang ni, Donald Trump telah mengisytihar bahawa negara Israel ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dia orang isytihar. Sebenarnya Baitul Maqdis, tuan-tuan, Palestin terbagi pada dua. Pertama namanya Hebron, iaitu tebing barat. Satu lagi ialah Gaza. Palestin, tuan-tuan, dikuasai oleh dua puak yang berbeza. Gaza dikuasai oleh Hamas. Sementara pula tebing barat dikuasai oleh Fatah. Saya berada di Palestin, di tebing barat 3 kali. Kali keempat tak boleh masuk. Dan tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, siapa ada kesempatan duit, sihat, jomlah pergi Palestin. Pilah sekali tengok. Sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan akan tengok bagaimana umat Islam sana, mereka seperti mana duduk dalam penjara. Penjara macam mana? Mereka duduk dalam kampung tu, di pagar ni. 20 kaki dia punya pagar. 20 kaki dipusing. Semata-mata untuk apa? Untuk tidak membenarkan Palestin join dengan rakyat Israel. Israel duduk di Palestin hanya 6 juta. Rakyat yang kata Israel betul-betul ada 16 juta. 16 juta. 6 juta di Palestin, 6 juta di Amerika. Dan sekitar yang lain tu yang lebih-lebih di sekitar Asia Tenggara dan termasuk juga di Eropah. Sebenarnya tak ramai, tuan-tuan. Rakyat Israel 16 juta. Rakyat Malaysia ada berapa juta? 30 juta. Orang Islam Malaysia berapa? Lebih kurang 60%. Maksudnya kalau 30 juta, hampir dekat-dekat 19 juta. 19 juta, tuan-tuan, umat Islam Malaysia. Israel, yang duduk di Israel, 6 juta. Tak ramai, tuan-tuan. Tetapi, saya pernah berada di sana 3 kali. Kali keempat tak boleh masuk. Nak masuk, tuan-tuan, kena bayar levy dekat Israel. Bila nak masuk tu yang ada ulama kata tak boleh masuk Palestin. Mereka kata tak boleh masuk. Sebenarnya, tuan-tuan, bila kami masuk Palestin, rakyat Palestin duk menanti saja kedatangan kita. Kami pergi sana, tuan-tuan, di Palestin, di tebing barat, ada 9 makam para Nabi. 9 makam. Di antaranya makam Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak tahu, makam Nabi Ibrahim sekarang ini dikuasai oleh Israel. Satu pagi, tuan-tuan, umat Islam sembahyang subuh. Ada seorang Yahudi ni masuk, dia guna machine gun, dia tembak imam dengan makmum, mati semua. Akhirnya masjid di Hebron tu, Masjid Ibrahim ditutup. Bila ditutup, tuan-tuan, selama 6 bulan, mereka buka, tuan-tuan, makam-makam para Nabi, mereka kepung untuk letak kawasan mereka. Masjid mereka kuasai. Yang boleh tengok saja, yang berada di situ, ialah kubur Siti Sarah. Kemudian Nabi Ishak ada belah tu. Kemudian Rifqah, isteri kepada Nabi Ishak. Sebab dalam kawasan masjid tu ada kubur Nabi Ibrahim, ada kubur Nabi Yaqub, ada kubur Nabi Yusuf, ada kubur Nabi Ishak, Rifqah, Siti Sarah ada situ. Tapi bila Israel masuk tembak, depa kuasai habis. Bila kuasai habis, tuan-tuan, kami sempat masuk kawasan masjid itu, nak semayang, depa tutup. Masjid tu lebih kurang separuh ni. Mereka tutup untuk umat Islam. Hanya situ sampai sini aja. Yang ni. Yang lain tu semua Yahudi punya. Sedangkan tu masjid orang Islam. Yang paling sedih, mereka tak benarkan kami ni orang Islam untuk masuk melawat kubur Nabi Yaqub alaihissalam dan Nabi Yusuf. Itu paling sedih, tuan-tuan. Allah geramu. Dan di kalangan jamaah kita, saya beritahu, nak masuk ke dalam tebing barat ni, di antaranya kepiah ni, tak dibenar pakai. Kalau pakai, immigration mereka semua orang perempuan. Sebab orang perempuan ni syadid. Arab kata, syadid ni maksud dia apa? Teliti lah. Tak senyum langsung. Kira janggut ni tak boleh panjang. Kalau panjang, dia tak bagi masuk. Bisa kena melalui Yahudi, Israel.
Pernah saya bawa jamaah tuan-tuan 28 orang. Ada seorang jamaah kita ni, orang Sungai Petani ya. Cakap belagak kami. Dia kata kalau Yahudi tahan, aku tombok dia. Saya kata, Han jangan duk belagak. Han tak pernah masuk lagi. Dia dah takut Pak Ustaz, mati sekali ya. Saya kata mati sekali ya, tapi jangan mati depan Yahudi. Saya kata biar kita balik lah. Akhirnya sampai tuan-tuan. Dia, saya kata, shape sikit ni, janggut ni. Bagi nampak, tak nampak macam teroris sangat. Akhirnya sampai dekat immigration tu. Yahudi ni tanya apa? Your name. Your name, dia kata Samsudin. Your father name? Your father, my father name, Ahmad. Your father? Your father ikut Yahudi ialah Tok Wan. Your father? Father, Ahmad. No, your father, Ahmad. Dia sebut Ahmad juga. Dia tak habaq. Maksud dia Tok Wan dia nama apa? Dia ingat father tu bapak dia. Jadi dia sebut your father, Ahmad ah. Dia duk belagak macam tu. Ahmad ah. Dia kata, you there. Berdiri 3 jam. Kami semua lepas, dia duduk senyap, muka pucat. Saya kata apa? Tak boleh buat apa, dia tak? Saya kata, pada muka. 3 jam, tuan-tuan. Yahudi tahan, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, akhirnya boleh masuk. Bila masuk, 9 makam para Nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Musa, makam. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Shu'aib. Dan satu lagi saya lupa, Nabi Nabi Daniel, tak silap saya. Ada 9 makam para Nabi. Dan Alhamdulillah, Nabi Daud, Nabi Daud. Yang paling seronok, Nabi Daud berada dalam, nak sebut apa? Nak kata masjid Yahudi tu. Masjid dia, tempat semayang dia, masjid. Kami masuk tu, tuan-tuan, mereka buat ukiran Nabi Sulaiman AS. Duduk naik kuda. Rupa-rupanya di sebelah tu, Sulaiman AS tu, kuda tu, ada satu pokok, rimbun. Saya tanyalah mutawif yang bawa tu, ni pokok apa? Dia kata, inilah pokok Gharqad. Gharqad tu pokok apa? Dia baca hadis Nabi, la taqumus sa'ah, dia kata, tak berlakunya kiamat. Hatta tuqatilul muslimun al-yahud. Sehingga orang Islam ni akan lawan orang Yahudi. Hatta wara' al-yahud min hajar wa sajar. Sehinggalah orang Yahudi ni akan sembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sajar. Batu dan kayu akan bercakap. Hadza yahudiyun wara'i faqtuluh. Ini Yahudi bersembunyi di sebalikku, bunuhlah dia. Illa sajaratul gharqad. Kecuali satu pokok nama gharqad. Sajaratul yahud, pokok Yahudi. Rupanya Yahudi ni baca hadis, tuan-tuan. Kita tak baca. Baca pun tak faham. Rupanya mereka tanam pokok ni. Saya pernah, tuan-tuan, daripada tebing barat tu, kami turun ke bawah sampai Nazareth. Nazareth tu tempat dibaptisnya Nabi Yahya AS. Kemudian naik sampai Tel Aviv. Tel Aviv, kau tak akan tengok. Di kawasan Tel Aviv, ditanam pokok Gharqad tu. Oh no! Dan ketika nak masuk ke Baitul Maqdis, tuan-tuan, melalui satu terowong. Bila masuk saja, yang pertama nampak ialah Kubah As-Saqra. Kubah As-Saqra tu tuan-tuan tahu tak? Kubah As-Saqra sebenarnya bukanlah Masjid Aqsa. Bukan yang kata Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Sebenarnya Kubah As-Saqra tu berada di kawasan Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Kubah As-Saqra tu, macam inilah kubah dia, lebih kurang besar ni lah. Di bawahnya ada batu. Batu itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, di atas batu tu ada 2 tapak kaki Nabi SAW. Tapak kaki Nabi. Dan mereka buka lubang tu, kalau kita pergi letak tangan, pegang cium wangi. Tak tahulah mereka bau minyak wangi, tak tahulah kan. Tapi bila letak tu cium wangi. Dan batu tu, tuan-tuan, di bawahnya ada gua. Kena turun ke bawah. Tu kawasan yang kata Kubah As-Saqra tu. Turun ke bawah. Di bawah itulah ada lubang Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Tu, Kubah As-Saqra tu, yang warna emas tu. Kan? Turun tu, ada mihrab Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Alhamdulillah, dari kubah tu, tuan-tuan, kubah tu As-Saqra, di tepi kubah belah kanan, ada satu mihrab juga. Mihrab dia tulis, Hadzal mihrab Nabi Allah
Mustafa, Imam Ma'a Anbiya. Nabi SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj, dia jadi imam dengan 144,000 para anbiya ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Kalau siapa pergi Baitul Maqdis, tahu kan? Saya 3 kali, yang keempat tak boleh masuk. Kemudian, kami satu pagi, tuan-tuan, pagi Jumaat, saya bincang dengan imam tu, Imam Syekh Yusuf, nak masuk tempat Masjid Aqsa yang lama. Masjid Aqsa yang atas tu yang baru. Sebenarnya Masjid Aqsa yang lama di bawah. Di bawah itulah Yahudi duk cari sekarang. Sebab di bawah itu ada lubang sebesar ni, lubang separuh ni. Lubang dalam tu. Lubang tu apa dia? Apa tujuannya? Untuk menyimpan minyak zaitun. Yang Nabi kata, sesiapa yang sembahyang di Masjid Aqsa, 500 pahala, 1 rakaat. Maka siapa yang tak boleh sembahyang, hantarlah bahan bakar, iaitu minyak zaitun, untuk menerangi Masjid Aqsa. Dulunya minyak zaitun disimpan di bawah. Rupanya tuan-tuan, sembahyang di Masjid Aqsa 500 pahala. Masjid Nabawi 1000 pahala. Masjid Haram 100,000 pahala. Sebab tu ada yang ikut saya balik tak sembahyang dah. Sebab banyak pahala dia kata. Sebab tu nak bagi tahu, lubang sebesar ini, sekarang ni, orang Yahudi duk gali di tepi ni. Untuk nak jumpa lubang tersebut. Kalau jumpa tuan-tuan, mereka bom Masjid Aqsa boleh runtuh dengan mudah. Runtuh ya, tum ya, prup, runtuh. Sebab apa? Di sebelah sana, ada satu masjid nama Masjid Borak. Masjid Borak tu ialah Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj, Nabi naik Borak. Borak itu diikat dekat masjid itu. Dan dalam masjid itu, ada besi digunakan Nabi untuk ikat tali borak. Dinamakan Masjid Borak sebelah kanan. Dan sebelah depan itu ada satu dinding yang panjang. Itu ialah dinding yang dikatakan dinding ratapan, ataupun disebut Jidar Sulaiman. Dinding ratapan ni, kami masuk tu tengok mereka duk ratap. Mereka buat macam mana tuan-tuan? Macam tu. Saya tanya seorang Yahudi. Yahudi ni ada 3 tuan. Pertama Yahudi yang pakai songkok, saiban panjang. Yang tu ortodok. Yang ni kata ulama, sembelihan dia boleh dimakan. Yang ortodok ni dia tak marah orang Islam. Yang kedua ni, yang kepiah ni. Kepiah ni. Kepiah kecil tu. Yang yang ini tuan-tuan, dia tak senyum langsung dengan kita. Yang ni siapa yang bunuh orang Islam, kerana orang Islam tu macam kambing. Siapa yang bunuh orang Islam dapat pahala. Tu yang tu. Satu lagi teroris. Yang teroris punya tu, yang ni lagi teruk lah. Jadi kita pergi tu, tuan-tuan akan tengok. Ada yang pakai topi tu, kemudian dia ada ni sideburn panjang. Dia macam ni. Duk baca kat dinding ratapan tu, Jidar Sulaiman. Saya tanya ada seorang Yahudi. Pasal apa semayang macam ni? Dia kata kami bila hanggup macam ni, cepat ingat. Sebab tu tuan-tuan, orang yang hafal Quran, nak cepat ingat, dia kena hanggup. Tuan-tuan tengok orang hafal, budak-budak hafal Quran. Kan? Hanggup ni cepat ingat. Goyangkan, goyang. Neuron kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya ceramah ni duk hanggup awal tu, ingat dah. Rupanya lena tuan-tuan. Ni duk hanggup. Cepat ingat. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila kami masuk tu, kami dapat ambil gambar. Mereka akan buat macam mana? Bila hanggup tu, mereka akan tulis segala niat mereka, lipat, kemudian akan letak dekat dinding tu sebagai makbul doa. Macam kita semayang di multazam lah. Tulis apa semua hanggup doa tu, kemudian ambil, selit. Tu, dinding ratapan tu. Dan sekarang ni tuan-tuan, dinding ratapan itu telah dibuat ni, tangga. Tangga itu boleh masuk melalui pintu Masjid Borak. Boleh masuk situ. Setiap hari Isnin, Yahudi boleh masuk. Cuma mereka tak boleh masuk dalam Masjid Aqsa aja. Masjid Aqsa di depan. Kalau nak tahu tuan-tuan, yang ni Kubah As-Sakra. Masjid Aqsa di depan ni. Kawasan sembahyang ni luar. Masjid Aqsa di depan ni. Sekarang ni daripada tebuk ni, naik tangga, boleh masuk melalui pintu Borak. Pintu Masjid Borak tu. Setiap hari Isnin dibuka pintu tersebut. Bila buka tuan-tuan tu yang masuk pakai bikini bodoh. Ada yang masuk telanjang bodoh.
Dalam masjid tu, kawasan Masjid Aqsa.